Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai perkembangan terkini jangkitan COVID-19. Pada hari ini, 18 hari bulan Mac 2020, sebanyak 12 kes baru telah disahkan jangkit COVID-19 yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 68 orang. Kes 57 berumur 53 tahun adalah seorang warga Bangladesh yang bekerja di sektor swasta di negara Brunei Darussalam yang telah menghadiri perkumpulan tabligh di negara ini pada 5 hari bulan Mac 2020. Kes 58 berumur 42 tahun ialah isteri kepada kes 57. Kes 59 berumur 13 tahun ialah anak kepada kes 57. Kes 60 berumur 13 tahun ialah anak kepada kes 57 juga. Kes 61 berumur 12 tahun ialah anak kepada kes 57. Kes 62 berumur 3 tahun ialah anak kepada kes 53, seorang warga British yang telah berada di negara ini sejak bulan Januari 2020. Kes 63 berumur 62 tahun ialah rakan kerja kepada kes 43. Kes 64 berumur 49 tahun ialah rakan kerja kepada kes 42. Kes 65 berumur 29 tahun ialah anak kepada kes 47. Kes 66 berumur 7 tahun ialah kontak kepada kes 42. Kes 67 berumur 20 tahun ialah rakan rapat kepada kes 48. Kes 68 berumur 12 tahun ialah kontak kepada kes 52. Penyiasatan kontak menunjukkan kes ini adalah kes pertama dalam generasi ketiga kluster tabligh. Ini bermakna terdapat penularan terhad jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, namun tidak ada bukti yang menunjukkan penularan adalah berleluasa. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa semua kes-kes yang telah disahkan sedang dirawat di pusat pengasingan kebangsaan. Pada masa ini 2 orang dalam keadaan kritikal memerlukan bantuan mesin pernafasan dan sedang dirawat di unit rawatan intensif di pusat berkenaan. Sementara itu 2 kes lagi memerlukan pemantauan rapi dan selebihnya di dalam keadaan baik dan stabil. Kementerian Kesihatan pada masa ini masih giat menjalankan penyiasatan kontak bagi setiap kes di mana setakat ini seramai 1,373 orang sedang menjalani kuarantin. Dalam pada itu setakat ini jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin di perkampungan Sokan atau di rumah masing-masing ialah 40 orang dan adalah di dalam keadaan yang baik. Sejak awal Januari 2020 sebanyak 1,926 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan. Dengan terdapatnya beberapa arahan-arahan pentadbiran yang telah dikeluarkan sejak kes pertama COVID-19 dikesan di negara ini, Kementerian Kesihatan ingin memohon kerjasama orang ramai, khususnya majikan-majikan di sektor swasta untuk mempermudahkan langkah-langkah pengawalan COVID-19, terutamanya mengenai arahan pengasingan diri atau kuarantin yang diberikan kepada kaki tangan masing-masing. Pertimbangan para majikan adalah sangat diperlukan, khusus untuk tidak mengambil tempoh pengasingan diri atau kuarantin dari jumlah cuti tahunan yang layak bagi kaki tangan berkenaan atau memaksa kaki tangan mendapatkan surat cuti sakit dari dokter. Notis pengasingan diri ataupun perintah kuarantin yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kesihatan adalah pengesahan rasmi mengenai arahan-arahan yang telah diberikan. Sokongan majikan-majikan adalah sangat-sangat diharapkan dalam usaha kerajaan dan negara membendung penularan wabak ini. Kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan telah melaksanakan Business Continuity Plan masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam surat keliling Jabatan Perdana Menteri. Untuk makluman orang ramai jua, satu platform elektronik menggunakan aplikasi mudah alih atau messaging application Telegram bagi mengongsikan mesej dan nasihat Kementerian Kesihatan mengenai COVID-19 telah diusahakan. Aplikasi mudah alih bolehlah digunakan mulai hari ini 18 bulan Mac 2020 menerusi channel Telegram gov.pm resmi kerajaan melalui portal yang tertera dalam kenyataan media yang akan dikongsikan. Sementara itu, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi telah bekerjasama dengan syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi bagi penghantaran mesej pesanan ringkas ataupun push SMS yang akan dikeluarkan kepada semua pengguna-pengguna telefon bimbit
mengenai nasihat-nasihat COVID-19 juga bermula pada hari ini, 18 Mac 2020. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai yang menjalani kuarantin atau pengasingan diri untuk mematuhi arahan-arahan yang telah diberikan. Mereka ini tidak dibenarkan meninggalkan rumah atau tempat kuarantin atau tempat pengasingan diri di sepanjang tempoh yang telah diarahkan. Sekali lagi diingatkan, di bawah Akta Penyakit Berjangkit Tanggal 204, kegagalan mematuhi arahan-arahan berkenaan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM10,000 atau penjara selama 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.pm atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 pada bila masa. Izinkan saya memberi penerangan lebih lanjut lagi kenapa kita memerlukan kerjasama dari orang ramai mengenai dengan social distancing, dengan apa-apa jua langkah yang Kementerian Kesihatan buat masa ini. Seperti yang tertera di rajah sana, ia menunjukkan macam mana infection disease will occur if there is no intervention, especially in relation to the healthcare system. Seperti yang tertera pada the first graph yang berwarna merah, and there's a dotted line which says the healthcare system capacity. Jika tidak membuat, kalau kita ni membuat langkah-langkah seperti apa yang kita ni sarankan, okay, the peak will go beyond the healthcare system capacity. And as I mentioned this before, this is the one that we don't want to happen. Okay, we want the social distancing and this contact tracing to be done as fast and rigid as possible to ensure the healthcare system capacity is not compromised. Okay, so it's most imperative that you all, habis kita semua cuba tak mendengar apa-apa nasihat yang telah diutarakan these last few days, because it's no joke if our healthcare system is beyond the capacity. Then we have the frontliners especially have to make very difficult decisions. So don't, like I said, don't push it. Okay? Now we already have almost 70 cases, 68. So I need the cooperation from everyone, all of you, to be together with us. We can be only as strong in the chain. If there is a weakness in the chain, okay, the chain will be broken. So we don't want you to be the source of this weak chain. Otherwise, whatever the sacrifice, especially the frontliners and the government have done so far, will be pointless. This is not saying that we are giving up on you, or the government is giving up on you. No, I just want to reiterate again. I need your full cooperation. When we say social distancing, it is very important to do that. Samping itu, saya ingin sekali mengutarakan dan terutama Kementerian Kesihatan adalah untuk melindungi kesihatan dan kesejahteraan kesemua rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam, terutama sekali dalam menenangi penularan jangkitan COVID-19 ini dan memastikan semua pesakit yang dijangkiti penyakit COVID-19 mendapat rawatan yang sewajarnya. Oleh itu, Kementerian Kesihatan sekali lagi ingin menyuruh orang ramai untuk memberikan kerjasama dan tindakan yang sepadu dari semua pihak dalam membendung penularan jangkitan COVID ini. Jika kita bertindak dengan pantas, insya-Allah kita akan dapat mengatasi krisis ini. Seperti yang disebutkan sebelum ini, kita mestilah mengamalkan kebersihan diri dengan sentiasa mencuci tangan dan menerapkan etika batuk dan bersih serta penjarakan sosial atau social distancing. Patuhilah peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh pihak kerajaan dan elakkan daripada menganjurkan atau mengikuti perhimpunan dan acara keramaian sama ada di dalam ataupun luar negara. Wabak ini akan berlalu, tetapi ianya terpulang kepada semua pihak untuk menentukan berapa lama ianya akan bertahan. Memang benar negara kita sedang mengalami krisis yang besar, tetapi jika kita bertindak bersama
dan bertindak dengan pantas dan tegas, insyaAllah kita ni akan dapat mengatasinya bersama. Sekian, terima kasih. Saya ingin memaklumkan, yaitu setelah berbincang dengan pihak-pihak yang berkenaan dan atas nasihat pihak Kementerian Kesehatan, bahawa masa untuk menggunakan jambatan berkenaan adalah diubah dari pukul 6 pagi hingga 10 malam sebagai mana yang telah diumumkan sebelumnya, ke pukul 6 pagi hingga 6 petang sahaja setiap hari bermula esok hari Khamis 19 hari bulan Mac 2020. Perubahan ini adalah sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengawal dan membendung penularan COVID-19 dari terus merebak di negara ini. Ini adalah juga disebabkan oleh jumlah pengguna jambatan yang tidak ada keperluan adalah terlalu ramai, hingga mengibatkan jalan di kawasan Pekan Bangar penuh sesak dengan kenderaan dan orang ramai yang berkunjung di gerai makan Pekan Bangar. Saya sukacita menerangkan semula bahawa pembukaan sementara jambatan penghubung daerah Brunei Muara dan daerah Temburong kepada orang ramai ini adalah bertujuan untuk memudahkan orang ramai membuat perjalanan yang penting dan mempunyai keperluan sahaja, essential travel, seperti petugas-petugas yang terlibat dalam usaha untuk membendung COVID-19, pegawai dan kaki tangan kerajaan dan swasta yang berulang-alik dari Bandar Seri Begawan dan Temburong dan sebaliknya. Negara ini, dan demi kesejahteraan dan keselamatan orang awam, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan ini memaklumkan perkara-perkara berikut. Pertama, gerai malam yang diadakan setiap malam di Tamu Anika Temburong, termasuk Tamu Besar Temburong yang diadakan pada setiap hari Sabtu dan Ahad, akan ditutup buat sementara waktu berpuasa mulai hari ini, Rabu 18 Mac 2020, sehingga ke suatu masa yang akan dimaklumkan kemudian. Tamu mingguan Kompleks Pasar Nika dan Tamu Tutong yang beroperasi setiap hari Khamis dan Ahad juga akan ditutup bermula hari Khamis 19 hari bulan Mac 2020 sehingga ke suatu masa yang akan dimaklumkan kemudian. Bagi premis makanan termasuk restoran, kedai makan, kedai minum, kafe, food court, gerai makan dan seumpamanya, tidak dibenarkan untuk menyajikan makanan di premis dan hanya dibenarkan untuk menyediakan makanan untuk dibawa pulang sahaja, take away, mulai hari Khamis 19 hari bulan Mac 2020 sehingga ke suatu masa yang akan dimaklumkan kemudian. Bagi semua pusat permainan bowling adalah ditutup bermula 19 Mac 2020 sehingga suatu masa yang akan dimaklumkan kemudian. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui jabatan-jabatan daerah dan jabatan bendaran memohon kerjasama pengusaha dan peniaga premis perniagaan makanan dan orang ramai agar mematuhi ketetapan yang dibuat oleh pihak kerajaan ini. Kemudian saya ingin memaklumkan mengenai dengan perkara berkaitan dengan langkah-langkah pengawalan kemasukan pelawat-pelawat ke negara Brunei Darussalam.
Susulan daripada kenyataan siaran akhbar Kementerian Kesihatan pada 18 Mac 2020 berhubung dengan penelitian semula langkah-langkah pengawalan kemasukan pelawat-pelawat ke negara Brunei Darussalam, iaitu untuk mengekalkan larangan kemasukan ke negara Brunei Darussalam bagi pelawat-pelawat yang tiba dari wilayah Hubei di Republik Rakyat China dan Republik Islam Iran, dan memperluaskan kepada seluruh Eropah termasuk United Kingdom. Larangan ini adalah bagi mereka yang tiba dari negara-negara berkenaan dalam tempoh 14 hari sebelum tarikh ketibaan ke negara ini, dan dikecualikan bagi rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri ingin memperincikan tentang kategori penduduk yang dimaksudkan yang diberikan pengecualian masuk ke negara Brunei Darussalam selain daripada rakyat Brunei Darussalam, yaitu penduduk tetap negara Brunei Darussalam, warga negara asing yang memegang kad pengenalan hijau, warga negara asing yang memegang pas immigration, yaitu pas kerja employment pass, pas penuntut student pass, dan pas tanggungan dependent pass, mempunyai pas immigration yang masih sah. Kemudian ahli-ahli diplomatik serta tanggungan yang bekerja di negara ini, dan anggota tentera British yang berpangkalan di Brunei serta tanggungan. Berhubung dengan tegahan ke luar negeri, ini telah pun dikuatkuasakan mulai 16 Mac 2020 ke semua kompleks dan fasilitas sokan yang tertutup di seluruh negara, termasuk gym dan bowling alley di samping padang golf akan mula ditutup sehingga satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian. Dalam masa yang sama, penutupan tambahan adalah bagi museum-museum dan galeri, pusat-pusat belia dan setiap cawangan perpustakaan, dewan bahasa dan pustaka. Hari sekali perkara ketiga, kesukarelawanan bagi membantu menangani wabak COVID-19. Kementerian Kebudayaan dan Sukan ingin memaklumkan bahawa seperti mana disarankan oleh Kementerian Kesihatan bagi para sukarelawan untuk turut membantu dalam menangani wabak COVID-19, satu jawatan kuasa ad hoc sukarelawan belia telah ditubuhkan yang mana berpusat di Dewan Imtiaz Pusat Bahagia Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Objektif jawatan kuasa ad hoc ini adalah untuk mengumpulkan para sukarelawan yang berhasrat untuk membantu usaha menangani wabak ini, di samping menyelaras pembahagian sukarelawan bagi membantu Kementerian Kesihatan. Alhamdulillah, setakat ini seramai 135 sukarelawan telah berdaftar, dan kita amat mengalu-alukan lebih ramai para sukarelawan untuk sama-sama menyumbangkan tenaga dalam usaha murni ini. Pendaftaran boleh dibuat melalui QR Code dan talian hotline 891 3762.